Okey, kalau ubatan-ubatan moden ni pula sebenarnya dia dihasilkan di makmal lah untuk kegunaan ramai dan dijual di pasaran secara meluas. Jadi disebabkan dia apa untuk kegunaan meluas, jadi kalau nak guna apa macam tradisional punya memang payah lah. Contohnya ubat kunyit. Berapa banyak kunyit kita perlukan kan? Sebab ramai yang nak berubat kan. Jadi cara yang moden ni mereka menggunakan secara sintetik. Secara sintetik. Yang mana contohnya Panadol. Panadol ni dapat dihasilkan dengan jumlah yang banyak. Dan boleh digunakan oleh orang yang ramai. Jadi kalau macam kita nak berubat guna halia, sudah tentulah banyak halia perlu diperlukan kan. Jadi sebab itulah perubatan moden ni sekarang ni dia lebih sesuai lah. Sebab apa? Dia boleh pergi ke pasaran yang meluas. Okey, ubat moden ni disediakan dalam pelbagai bentuk seperti pil, kapsul, pasta, ampaian dan juga larutan. Larutan ni contohnya apa? Ubat batuk kan. Pil yang biasa kamu tengok adalah pil ni kan, tablet. Contoh kamu tengok ni pil ni kan. Lagi apa dia? Kapsul yang dalam apa tu? Dalam yang kamu tengok dalam dia macam satu bekas kan. Satu bekas kecil tu. Kita panggil kita kapsul. Kita letak dalam mulut terus telan je terus. Kan. Jadi ubat moden ni sebenarnya dia lebih lebih dipilih kan. Lebih dipilih lah pada zaman sekarang. Sebab apa? Sebab dia terbukti secara klinikal. Yang mana kajian-kajian lepas telah dibuat secara lengkap kan. Okey, terdapat 3 jenis ubatan moden ni. Dia ada 3 jenis, dikelaskan pada 3 jenis, iaitu analgesik, antibiotik dan juga psikoterapeutik. Okey, analgesik ni apa dia? Analgesik ni ubat ni dia berfungsi untuk apa? Untuk melegakan kesakitan lah. Jadi kalau contohnya kamu sakit pening kepala kan. Pening kepala, pergi jumpa doktor pun bagilah ubat analgesik, ubat tahan sakit tu kan. Contohnya aspirin, paracetamol ni nama lain bagi Panadol lah. Paracetamol ni biasa terdapat dalam Panadol. Okey, Kodina. Jadi Kodina ni digunakan untuk bukan untuk menyembuhkan penyakit tapi untuk menahan kesakitan tu kan. Dia menyebabkan kita jadi rasa lega sikit kan. Tidaklah kita pening kepala sangat kan. Okey, antibiotik pula ialah ubat yang mana berfungsi untuk membunuh atau menghalang pertumbuhan bakteria berjangkit. Contohnya demam. Kenapa kita demam? Biasanya sebab apa? Sebab adanya bakteria dalam badan kita. Jadi bakteria ni dia menyebabkan kita demam. Jadi bila mana doktor bagi antibiotik ni akan membunuh mikroorganisma yang terdapat dalam badan kita lah kan. Contohnya fungus, bakteria yang malam tadi baru belajar ni kan. Yang boleh melawan bakteria dan menyebabkan penyakit tu. Jadi antibiotik ni sangat berguna lah. Biasanya digunakan untuk sakit demam. Okey, ubat ini boleh dihasilkan melalui sintesis bahan kimia. Jadi sintesis bahan kimia, dia tak perlukan bahan semula jadi dia guna bahan-bahan sintetik. Bahan-bahan yang boleh dihasilkan secara makmal kan. Ubat ini perlu dihabiskan mengikut dos yang diberikan untuk memastikan bakteria dihapuskan. Jadi bakteria ni bila mana dia ada dalam badan kita, kita kena ambil antibiotik tu sampai habis Tak boleh biar, kalau tidak nanti dia rintang terhadap antibiotik. Bila dia serang balik badan kamu, dia kuat balik, jadi kamu kena pakai antibiotik lain. Untuk apa? Untuk bunuh keseluruhan bakteria tu. Contoh antibiotik adalah penicillin dan juga streptomycin. Kedua-dua antibiotik ini adalah digunakan untuk apa? Untuk membunuh bakteria. Kemudian psikoterapeutik. Psikoterapeutik ni ubat ni digunakan untuk merawat penyakit psikiatrik lah. Penyakit-penyakit yang mana melibatkan kawalan mental lah. Jadi ubat-ubat ni tak boleh sewenang-wenangnya digunakan lah. Biasanya dia terkawal, dia tak akan dijual di farmasi lah. Dan hanya boleh dos dia ditetapkan oleh doktor sahaja. Sebab apa? Dia boleh menyebabkan perubahan perasaan, pemikiran dan kelakuan seseorang.
Dia ubat ni dia ada 3 jenis juga, iaitu stimulan, antidepresan dan juga psikoterapeutik. Okey, stimulan ni dia akan merangsang dan juga mengaktifkan kegiatan otak, kan? Badan dan perasaan penyakit. Contohnya amfetamin. Ubat-ubat daripada amfetamin ni memang dia boleh merangsang pesakit itulah. Merangsang, jadi dia akan lebih aktif badan dia. Antidepresan ni pula dia mengawal keadaan kemurungan. Kan ada orang murung je, jadi doktor akan bagi dia ubat antidepresan. Contoh ubat kemurungan ni apa dia? Imipramine dan juga amitriptyline. Okey, amitriptyline Okey, antipsykotik, ubat penenang adalah contohnya tranquilizer, barbiturat, dozepin dan juga haloperidol. Jadi ni adalah tiga jenis ubat yang terdapat di bawah psikoterapeutik.